Okay, baik. Untuk selesaikan soalan ni, kita tengok kepada arahan soalan. Sediakan akauntisasi, akaun bank dan juga akaun modal berkongsi. So, senang cerita, kita terus fokus pada soalan ni. Nombor 8A, kita akan buka apa? Akaun realisasi. Akaun realisasi. Okay, B, selang banyak sikit lah. Okay, B, akaun apa? Akaun bank. Kita tulis akaun bank, manakala C akaun modal berkongsi. Okay, kalau sini akaun modal berkongsi ni kita ambil kaedah berwangan lah. Cara penulisan kaedah berwangan akaun modal berkongsi. Okey, baik. So ketiga-tiga ni seperti biasa bila akaun bentuk T akaun. Okey, T akaun. Kita terus buat T akaun. Kita ni akaun bank, kita buat T account. Okey, diikuti dengan akaun modal berkongsi, T account. Okay. Cuma di bahagian modal berkongsi ni kita tahu tadi ada dua rakan kongsi, iaitu Dina dan Deni. So kita siap-siapkan untuk ruangan Dina dan Deni. Okey, kita misalnya bentuk kaedah berwangan. Okey, satu untuk Dina, lagi untuk Deni. Okey, walaupun siapa tadi? Satu akaun Dina, Deni, akaun sama Dina, Deni. Okey. Okey, baik. Okey, seterusnya kita boleh sediakan satu persatu dengan mengambil maklumat yang ada dalam soalan ni. So, langkah pertama kita kena realiskan segala aset. Okey, segala aset yang ada di penyata kedudukan kewangan ni kita kena realiskan. Okey, kecuali apa? Kecuali tunai ataupun bank. Okey, so kalau tengok kat sini tunai ataupun bank. Okey, bank. Okey, bank ada overdraft bank. Sebenarnya ni kita jangan tutup. Yang nak realise nak tutup ni kenderaan lengkapan dengan akaun penerima. So berdasarkan soalan yang pelajar. Okey, baik. Bila tarikh dia? Tahun 2017, 31 Mac. Okey, Mac 31. Jadi tarikh pembubaran tu pada 31 Mac. Okey, tahun 2017 Mac 31. Okey, so apa yang kita kena realise? Tadilah kenderaan lengkapan akaun penerima. Okey, kalau ada perabot ke letak semua berdasarkan apa yang ada dalam penyata kedudukan kewangan. So kenderaan ambil akaun dia 17,100. Okey, sebelum dah ada kenderaan lengkapan 11,750. Okey, turun lagi berdasarkan soalan yang pelajar. Turun lagi akaun penerima 6,300. Akaun belum terima, berapa nilai dia? 6,300. Okey, baik. Pergi lagi, turun habis dah realiskan untuk ni. Kita selesaikan juga ikuti pemilik akaun modal Dina, akaun modal Deni. So ini pergi mana? Ini akan pergi dekat akaun modal dalam soalan. Ini dah buat tadi, format tadi. So kita terus boleh buka akaun modal. Itu tarikh tahun berapa? Tarikh tahun 2017 tahun. Okey, tarikh butir. Okey, ini pun sama, tarikh butir. Okey, so tahun 2017 Mac 31. Apa nilai dia? Baki PB apa nilai dia? 15,000 untuk Dina. Ikut soalan yang pelajar dalam kita ambil ni, ambil daripada mana buku ni. 15,000. Deni modal berapa? Modal Deni ialah 10,000.
Okey, lepas tu turun lagi dekat ABB, kita jangan ambil kira lagi sebab kita akan tengok berapa yang kita akan jelaskan. Dan biasanya dalam ABB ni ada diskaun diterima. So diskaun diterima tu kita akan rekod dalam realisasi sebagai hasil. Okey, turun ke bawah overdraft bank. So akaun bank tadi ada kan? Okey, akaun bank maksudnya dia akan berada di sebelah kredit lah sebab dia overdraft. So tahun berapa? Tahun 2017 Mac 31. Baki BB kita ialah 1850. Ikut soalan ni 1850. Okey, 1850. Okey, so selesai untuk rekod bagi butiran yang ada dalam penyata kedudukan kewangan dalam setiap maklumat akaun yang kita buka itu, iaitu organisasi, akaun bank dan juga akaun modal berkongsi. Andai kata di equity pemilik ada akaun semasa, maka nilai itu akan berada di bahagian akaun modal berkongsi. Sekiranya soalan tak menyatakan modal tetap ataupun modal berubah. Jadi kita terus masuk akaun semasa tu dalam akaun modal berkongsi. Okey, selesai kat sini. Kita pergi ke langkah seterusnya. Baik, cikgu betulkan sikit penulisan tadi sebab tadi cikgu tersalah letak kenderaan di bahagian bawah. Betulkan sikit kenderaan 17,000. Lengkapan sesama je, cikgu cuma pindah kedudukan dia saja. Okey, seterusnya langkah yang kita ambil ialah ini maklumat tambahan. Baca maklumat tambahan. Semua aset realized dengan jumlah RM42,300 termasuk hutang lapuk dan diskaun diberi berjumlah 400. So hutang lapuk ni pengganggunya, dia tak ada kaitan apa-apa. Kita just rekod yang kita terima hasil daripada kita realize aset tadi dan juga ABT ni kita dapat berapa? 42,300. So bila kita nak rekod, kita akan rekod kat mana dulu? Kita akan rekod dalam akaun bank kita. Berapa banyak yang kita terima hasil daripada realisasi tadi. Okey, so kita akan rekod dekat akaun bank, kita akan terima duit tahun 2017. Okey, Mac 31. Akaun bank ada dalam ni. Kalau nak buat kurungan, kita buat apa ni? Aset dan juga ABT. Ni yang kita tak nak confuse kan. Kalau nak letaklah berapa yang terima? 42,300. So ini merupakan hasil kepada realisasi tadi. Jadi kita kena rekod dalam akaun realisasi kita. Okay, tahun 2017 Mac 31 kita ada terima hasil realisasi tadi. Jumlah dia berapa? 42,300. Okey, so kalau nak kira ni sebenarnya hasil daripada aset dan juga ABT tadi kan. Okey, ni ketiga-tiga ni amount dapat yang ini. So declare dalam account bank dan declare dalam hasil juga. Sebab ini merupakan belanja, ini merupakan hasil dalam realisasi. So bila kita realisekan aset tadi, dapati bahawa dapat duit sebanyak 42,300. Dalam bank kena rekod, dalam hasil akaun realisasi pun kena rekod. Okey, selesai bahagian ni, kita akan turun kepada maklumat yang kedua. ABB bersetuju memberi diskaun sebanyak 15% masa hutang perkongsian diselesaikan. So kat sini kita tengok ABB akan membayar berapa nilai dia? 8,200. Okey, 8,200 ni dia tahu bank akan bayar lah sebab tak ada orang ambil alih kan. So bank akan bayar nilai ni, tetapi setelah mengambil kira diskaun sebanyak 15%. So yang ni pajak kena kira lah. So sebenarnya berapa je bank kena bayar? So dia punya nilai hutang 8,200 darabkan dengan 15%. Okey, sebab apa dapat diskaun kan. So diskaun ni kita kena declare sebagai hasil daripada realisasi tadi, iaitu kita kena rekod dalam kita punya ni, dalam kita punya akauntisasi bahagian hasil ni. So kita rekod kat sini, kita akan tulis akaun belum bayar kurungan dia diskaun diterima. Okey, elok tau, cikgu tak muat ni. Berapa? 1,230. Okey, diskaun ni hasil ni kita kena rekod dalam realisasi dalam masa yang sama. Dekat bank ni kita tahulah kita kena bayar dekat ABB kan. Okey, kita kena bayar dekat ABB sebanyak apa? Akaun belum
bayar. Kenapa kredit? Sebab bank kena bayar lah kan nilai dia, tapi bukan nilai 8,200 lah setelah mengambil kira diskaun. So 8,200 tolak diskaun yang kita dapat tadi, hasil tadi 1230. So bank cuma bayar 6,970. Okey, baik. Last kali, 3 Roman. Belanja realisasi berjumlah 752 telah dijelaskan. So, siapa bayar? Bank jugalah. Belanja untuk siapa? Belanja realisasi. Berapa nilai dia? Nilai dia ialah 752. Okey, nak kena declare dalam akaun realisasi, kena declare lah sebab bahagian belanja kan. So, tulis bank. Okey, bank belanja realisasi. Berapa nilai dia? 752. Okey, dah selesai untuk rekod yang butiran yang diberi dan juga berkaitan dengan maklumat tambahan. Angka seterusnya. Langkah keempat. Langkah keempat, kita perhatikan, kita kena selesaikan satu persatu akaun. Kita selesaikan akaun realisasi dulu. Kita tengok di bahagian debit dan juga bahagian kredit. Okey, belanja dan hasil kita bandingkan untuk diletak sebagai pembawah dia. So jumlahkan sebagai debit, jumlahkan sebagai kredit, kita akan dapat nilai bila tekan kalkulator 42,300 tambah 1,230, kita dapat berapa? 42,300 tambah dengan 1,230, kita akan dapat 43,530. Bahagian hasil belanja pula 17,000 tambah dengan 11,750 tambah dengan 6,300 tambah dengan 752, kita akan dapat 35,802. So bila kita bandingkan, maka yang besar akan jadi pembawah, iaitu 43,520. Ini pun kena follow juga, 43,520. Jadi hasil lebih besar daripada belanja. So maka maksudnya yang tak cukup di sebelah sini merupakan untung realisasi. Tulis untung realisasi. Berapa untung dia tu? Okey, 43,000. Okey, 43,520. 43,530. Berapa sayang? 30. Tolak dengan 35,802. Berapa ni dia? 7728. So yang kita akan agihkan kepada rakan kongsi ni sebanyak berapa? 7,728 nilai dia. Okey, nak bagi pada siapa? Kepada akaun modal. Pertama apa? Dina. Okey, yang kedua akaun modal Denny. Okey, nak agihkan ni kita tengok pada soalan tadi. Soalan dinyatakan tadi iaitu nisbah pembahagian tu Dina 3, Denny 1. So 3/4 lah untuk ni. Dina 3/4 dah berapa ni? Memang yang agih tadi tu nak dikongsikan 7728. Okey, tekan kalkulator 3/4 dengan 7728. Saya tahu bahawa bahagian Dina ialah 5,796. Manakala dia ni tadi 1 kan, 1/4 dengan 7728. Kita tekan kalkulator 1 bagi 4 dengan 7728. Okey, ini bahagian dia ni 1932. Akaun mana? Akaun modal dengan akaun modal dia ni. So nilai ni kita bawa ke mana? Kita akan bawa kepada akaun modal kongsi. Sini. So ini debit, ini akan kredit lah. Kita akan pilih apa? Daripada mana ni? Daripada realisasi tadi. Dina berapa? Dina ni 5,796. Denny 1,932. Okey, so kita kena dah tutup yang ini dah tutup, dah imbang dah. Kita tutup akaun modal kongsi pula, nak tengok berapa nilai bank yang Dina akan perolehi ataupun Denny perolehi. Dan boleh berlaku juga Denny dengan Dina ni kena bayar pula dekat bank. So kita dapati satu-satu kita buat satu-satu. Dina sebelah debit kosong, kredit ada nilai, jumlahkan 15,000 tambah dengan 5,796. So ini angka pengimbang dia, iaitu 20,796. Kenapa terus angka pengimbang? Sebab sebelah sini tak ada nilai kan. So kita terus letak ini sebagai angka pengimbang 2796. Okey, ini maksudnya 20796. Ini maksudnya
kongsi Lina akan tuntut daripada mana? Daripada bank. Okey, nilai akan tuntut daripada bank. Ini amount yang dia nak apabila dibubarkan. So tahun 2017 Mei 31. Jadi kita pergi dekat akaun bank. Bank kena bayar kepada akaun modal Lina. Berapanya dia? 20,796. Okey, so settle lah. Jadi kita imbangkan, letak angka pengimbang dah selesai, duit dah selesai. Dia ni pula, dia ni pun sama, kita imbangkan. Yang ini akan jadi angka pengimbang 10,000 tambah dengan 1,932. Dapat berapa? Dapat 11,000. Letak sini 11,932. Ini pun akan jadi 11,932. So kat sini ni merupakan amount yang akan dituntut oleh dia ni daripada bank. Jadi akaun bank kena bayar kepada akaun modal Denny. Berapa nilai dia? 11932. So dah settle, maksudnya kita kena selesaikan akaun bank. Akaun bank ni kalau kita tengok, kalau sini ada nilai dia 40,300, sini pun kena 40,300. So kita uji kita cuba buat 40,300. Kita uji sebelah ni sama tak? 1850 tambah 6970 tambah 752 tambah 20796 tambah 11932. So dapat ni yang sama, 42,300. Maka pembayaran ni, akaun pembayaran kita buat ni dah tepat lah, dah betul lah, sebab kita boleh uji daripada akaun bank. Terima 40,300, bayar pun 40,300. Kalau tak sama, maksudnya kita buat pembayaran akaun pembayaran tu salah. Okey, cikgu harap boleh terima lah. Cuba buat soalan nombor 9.